Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagi anda yang belum subscribe channel saya, pastikan anda subscribe dan tekan loceng notifikasi supaya dapat video-video terkini dari saya. So, hari ini apa perkongsian kita? Perkongsian kita hari ini adalah bagaimana kita nak mulakan presentation. Bila kita buat presentation dalam network marketing ni, kita perlu bersedia. Bersedia bukan sahaja daripada segi cara kita nak bercakap, tapi kita kena bersedia daripada pelbagai aspek yang lain. So, apa ini dalam perniagaan network marketing, kita mesti berjumpa dengan orang. Kita mesti berjumpa dengan seberapa ramai orang yang kita kenal ataupun kita tidak kenal. Dia terbagi pada dua tu lah. Orang yang kita kenal ataupun orang yang kita tidak kenal. Suka atau tidak suka, kita perlu jumpa dan buat presentation kepada orang. So, apa ini perniagaan kita? Berunsurkan jaringan. Kita mesti ada orang yang berminat dengan perniagaan kita. Jika kita tidak dapat orang ataupun prospek untuk kita bercerita, maksudnya percentage untuk kita dapat sales ataupun percentage untuk kita dapat income akan menurun. Sebab tu perniagaan kita bukannya perniagaan yang perlu kita tunggu. Kita tak boleh tunggu dan income dulu datang. Tu pertama. Kita tak boleh tunggu dalam macam orang buka kedai runcit, tunggu dalam kedai runcit tu orang datang beli dan pergi. Beli dan pergi. Walaupun bagaimanapun, walaupun kedai runcit tu kita nampak daripada segi zahirnya mereka datang dan pergi, datang beli barang balik. Tapi sebenarnya mereka pun terpaksa buat iklan, pengiklanan, gantung banting, gantung banner, buat iklan dekat TV, buat iklan dekat radio. Masih perlu. Tetapi kita tahulah bila buka kedai runcit, shopping komplek, benda-benda yang macam ni, orang akan datang je. Kalau you buat marketing tak banyak pun orang akan datang. Cuma, adakah kita mampu untuk buka perniagaan sebegitu? Kita ada modal ke? Kita ada ilmu ke untuk buka perniagaan yang sebegitu besar ataupun buka kedai runcit lah. Kedai runcit ni, setiap benda tu kena kira. Timbangan, kiraan dia, bila barang ni sampai, bila barang ni akan diambil dalam bentuk shipment. So, banyak. So, adakah kita mampu? Ni orang cakap, seronoknya meniaga buka kedai runcit untuk tunggu orang datang, tak perlu cek orang. Betul. Dia macam itulah. Kalau kata perniagaan tu yang nampak macam senang, sebenarnya di belakangnya susah juga. You kena ada duit, kos yang besar, kena ada kedai apa semua. So now, kita fokus on network marketing punya industri. So bila network marketing industri berbentuk jaringan, kita mesti jumpa orang. Kita mesti bercakap dengan orang. Kita mesti buat presentasi dengan orang. So, apa yang tip-tip yang saya boleh share daripada pengalaman saya dan juga ilmu yang saya belajar daripada guru-guru dalam network marketing dan juga sales. So, bila kita nak present, pertama, kita mesti ada ilmu tentang syarikat. Kita mesti ada ilmu tentang perniagaan tu. Kita mesti ada ilmu tentang plan pemasaran. Marketing plan lah. Plan pemasaran tu. Kita mesti ada ilmu tentang produk yang kita nak bawa. Produk ke, perkhidmatan ke, bentuk digital ke, bentuk fizikal ke. Kita mesti ada ilmu dahulu. Kedua, kita mesti ada kemahiran. Kemahiran untuk bercakap. Cara yang betul. Kemahiran untuk menggunakan body language. Okey, bahasa badan. Kemahiran untuk menarik minat prospek sewaktu mendengar. Ni perlu kemahiran. You nak cakap macam mana, you nak cakap cara intonasi macam mana. Ini semua kemahiran. Kita kena train, kita kena praktis, kita kena belajar. Dan seterusnya kita mesti ada kemahiran untuk mengenali ataupun kenal pasti background prospek kita ni. So ada orang ni dia lelaki ataupun dia wanita ataupun dia remaja ataupun dia orang veteran. So setiap orang ni kita perlu present dengan cara yang berbeza. Ada orang dia terror IT. So ada orang tak tahu langsung pasal IT. So bila kita buat presentation, kita mesti ada kemahiran untuk kenal pasti. Okey, kenal pasti mana satu kita ni. Dan seterusnya yang ketiga adalah okey, pertama ilmu, kedua kemahiran. Ketiga adalah kita mesti ada identiti sewaktu kita buat presentation. So waktu kita nak buat presentation, bila kita nak terangkan tentang perniagaan kita kepada prospek yang bakal join kita, kita kena ada image. Image yang kita bawa. Image apa? Image kita nak jadikan dia salesman macam kita ke?
Image nak jadikan dia networkers macam kita ke? Image nak jadikan dia businessman macam kita ke? Image yang kita nak bawa dia sebagai seorang leader kepada jaringan yang besar ke? Image apa kita nak bawa kepada dia? Sebab orang yang kita jumpa ni akan berbeza-beza. So untuk menarik minat dia datang ke dalam perniagaan kita sebagai members kita mesti tarik minat dia berdasarkan image yang kita bawa. Sebab orang ni berbeza. Mungkin A, dia punya image ni, kita tengok dia, oh dia ni suka mengajar. So kita kena bawa image seorang pengajar. So dia rasa, oh kalau join perniagaan ni, aku ada peluang untuk jadi pengajar, jadi trainer. So kalau seorang ni, dia seorang yang, orang yang, apa ni, introvert. Cukup berat. So kita kena create the image, kita ni pun introvert. Bukannya kita menipu dia, tak. Kita kena create the image supaya kita senang nak buat presentasi dengan dia. So kita pun, saya ni tuan, saya pun memang suka bercakap tapi saya ni ada malu jugalah sikit kan. So kalau tuan join dengan sama-sama dalam perniagaan saya ni, so benda-benda malu ni biasa je. Biasa, normal. Kalau orang tu dia kata dia tak malu, maksudnya tak normal. Normal malu ni. Cuma di dalam team kita, di dalam kita punya network, kita ada kawan-kawan kita yang akan bantu support, bagi ilmu-ilmu. So tuan akan rasa tuan bukan introvert lagi. Kita bawa image tu. Maknanya kita tak kisah image yang dia datang tu untuk jadi introvert pun mampu layak dengan kita. Okay? So, itu tiga perkara asas bila kita nak buat presentation di dalam industri network marketing. So, bila kita buat presentation, kadang-kadang ada handling, ada objection, ada rejection, ada objection. So, macam kita nak handle benda ni pula? Bila kita nak handle, kita kena tengok situasi-situasi yang berlaku sewaktu kita buat presentation. Okay? So, apa situasi yang biasa orang buat, yang berlaku kat luar sana? Orang terus reject. Oh, saya tak minat lah join business you. Saya tak nak lah business you. Okay? So, kita kena melihat kat sini, bila dia tak nak tu, kita akan berfikir, kenapa dia tak nak? Adakah sebab presentation kita tak betul? Presentation kita tidak mantap? Ataupun perniagaan kita tidak menarik minat dia? Ataupun perniagaan kita yang kita nak bawa ni tidak sesuai kepada dia? So, kita kena tengok benda ni. So, bila kita nak handle objection, pertama mungkin kita gagal. Tak apa, ambil ilmu tu, simpan supaya next kita jumpa, kita tahu macam mana nak handle benda tu. So, carilah leader. Carilah you punya mentor untuk bagi jawapan kalau orang reject macam tu macam mana. So, kadang-kadang apabila orang reject tu, dia nak tengok kita punya kekuatan. Banyak follow kita ni. Dia tengok kita sebagai mentor dan juga pemimpin yang akan bawa dia dalam perniagaan ni. So, apa dia tengok? Kalau dia reject, dia tengok kita punya kekuatan. Kita punya credibility. Credibility kita untuk maneuver dia. Untuk drive dia. Untuk guide dia di dalam perniagaan ini. So, bila ini berlaku, kita kena cool, kita kena relax. Okey tuan, saya rasa kalau tuan tak berminat dengan perniagaan ni, tak apa. Okey, jangan sekali-sekali tanya dia, kenapa tuan tak berminat? Tu kesilapan yang saya tengok ramai buat lah. Jangan tanya, tuan, boleh saya tahu kenapa tuan tak berminat dengan perniagaan ni? Bila dia reject je, saya tak minat lah nak join you. Jangan kita tanya dia, tuan, boleh tak saya tahu kenapa tuan tak suka perniagaan, tak nak join dengan saya? Jangan. You kena ada maruah. Kita kena bawa company kita besar. Kita kena bawa dengan maruah. Dia tak nak pun tak apa. Cuma jangan tunjuk kita terlalu begging dia. Kita macam menagih simpati dia. Tak boleh. Kita just cakap dia, tuan mungkin hari ni tuan rasa perniagaan ni tak sesuai untuk tuan tak berminat. Tak apa, nombor telefon saya ada. Presentation pun saya dah buat. Peluang semua saya dah bagi kat tuan. Saya dah share semua peluang yang untuk tuan nampak dalam perniagaan yang saya buat ni. Dan tuan, sayangnya kalau tuan tak buat sekarang, orang lain tetap buat. Hari ni tuan tak buat pun, bisnes saya tetap jalan. Tuan tak buat pun, company tetap kukuh. Tuan tak buat pun, saya tetap juga buat duit. Kan? So hari ni apa saya punya tanggungjawab, saya akan turun. Bila tuan cari saya, tuan tanya, saya kena buat presentation seikhlas yang boleh, sebaik yang mungkin. Tapi mungkin hanya Allah Ta'ala tak gerakkan hati tuan lagi. Dan mungkin tuan rasa tak, perniagaan ni tidak sesuai untuk tuan. So tak apa tuan, nombor telefon saya ada, apa-apa tuan boleh hubungi. Cuma saya nak minta satu je kat tuan. Boleh tak kalau kata saya ada maklumat-maklumat yang terkini tentang kita punya aktiviti, tentang saya punya talk, tentang saya punya kursus, boleh tak saya nak hantar kat tuan? Tapi bukan spam lah. Tuan jangan risau, bukan spam. Kalau saya buat spam, tuan terus block saya punya nombor. Tu janji saya, no worry. Tapi saya akan hantar lah mungkin bila ada maklumat bukannya hari-hari. Maklumat tu mungkin dalam sebulan 2 kali ke, tiba ada info terkini, promosi ke apa. Saya boleh tak saya hantar kat tuan? Tuan, ini saya punya jawapan. Ini cara kita nak handling objection bila orang tu reject kita terus. Rejection. Bila orang reject terus, ini jawapan dia. Jawapan dia, kita macam tak perlukan dia pun. Kau tak ada pun, company aku jalan. Kau tak ada pun, aku tetap buat duit.
Tapi kita tak nak lepaskan dia macam tu je. Kita minta dia, cakap, "Boleh tak tuan saya nak?" Kalau dia kata, "Oh, tak boleh tak boleh Syirul, tak boleh hantar, jangan kacau aku dah." So, okeylah. Senang kita pun tak payah hantar apa-apa kat dia. Kita anggap ini bukan rezeki kita. Tapi biasanya pengalaman saya, semua akan cakap okey. Semua akan cakap, "Okey Syirul, boleh je, hantar je, ada maklumat terkini hantar kat saya." Okey je. So, tidak ada masalah untuk kita hantar. Alhamdulillah, dan kita pun tak kacau diorang. Kita tak buat broadcast, kita tak bagi spam hantar kat dia, no. Kita tak bagi. Kita cakap, "Tuan, mungkin bulan depan ada promotion tentang produk saya ke apa, boleh tak saya nak mesej kat tuan?" Itu je tuan. Tuan tak payah masuk jadi ejen saya pun tak apa kan. Yang penting tuan, kita jadi kawan. Nampak? Jadi cakap dengan keadaan senyum, cakap dengan body language yang bagus, cakap dengan penuh keyakinan, cakap dengan penuh maruah. Sebab perniagaan kita adalah maruah. Perniagaan kita bukan perniagaan kutip tepi jalan, kita buat. Perniagaan kita keluar modal juga. Kita jadi ejen, affiliate dalam perniagaan network marketing, kita keluar modal juga. So, kita sama je. So, kenapa kita kena sampai terpaksa begging kat dia? "Oh, tuan, kalau tak, tuan, kenapa tuan tak minat tuan, tak apa tuan." Kita terlalu pula. "Tuan, tak apa tuan. Tuan join, kita akan ajar tuan." Tak payah. Saya cakap gini, "Tuan, kalau tuan mungkin sekarang tuan tak minat, tuan tak bergerak, tapi tak apa. Boleh tak lepas ni saya nak call, nak WhatsApp tuan ke apa-apa kalau ada buat promotion?" Harap boleh tuan, sebab kita tak nak putus kita punya ukhuwah. Contoh macam tu. Okey? So, tuan-puan, itu saya perkongsian saya pada hari ini. Jika video ini bagus, tolong share, like dan komen. Jika ada apa-apa saja you punya pendapat ataupun nak saya buat perkongsian, just letak je topik-topik di dalam ruangan komen. Jika video ni bagus lagi tuan-puan, pastikan you share dengan kawan-kawan semua dan jangan lupa ajak mereka subscribe channel saya supaya bila channel saya dia dapat di-subscribe, ramai subscriber saya dan lagi banyak video-video memberi motivasi kepada saya untuk saya menyediakan video-video yang memberi manfaat kepada semua orang secara percuma. Tuan-puan, itu saya biasa, jihad ilmu, jihad ekonomi, jihad pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.